Assalamualaikum dan hai, salam sejahtera semua. Nama saya Ali dan hari ini saya akan membincangkan sebuah tajuk yang sinonim dalam masyarakat kita yang berkaitan dengan kesihatan, iaitu penyakit mental. Penyakit mental ini apa sebenarnya? Penyakit mental ini merupakan kecelaruan yang berlaku pada kesihatan mental kita. Ini dapat memberi kesan kepada perasaan, pemikiran dan tingkah laku dalam diri kita untuk melakukan perkara yang bertentangan dalam kehidupan seharian kita. Bahkan, penyakit mental ini juga akan mendatangkan masalah dalam kehidupan kita seperti di tempat kerja, sekolah, malah ada juga berlaku dalam hubungan kekeluargaan. Antara contoh penyakit yang disebabkan oleh gangguan yang berlaku pada mental kita ialah depresi, skizofrenia, sering berasa gelisah dan kadang-kadang ada yang tidak dapat mengawal nafsu makan mereka kerana penyakit mental ini. Jadi untuk video kali ini, saya nak fokuskan salah satu daripada jenis penyakit mental iaitu skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Sebelum saya mulakan, hampa semua ingat tak masa awal September hari itu yang ada kejadian ada seorang wanita cantik iaitu Isabella Guzman yang bertindak membunuh ibunya dengan menikam di bahagian wajah dan leher sebanyak 151 kali. Tapi sebenarnya kejadian itu berlaku pada tahun 2013. Walau bagaimanapun, Isabella tidak dikenalkan di dekat undang-undang kerana dia mempunyai penyakit mental iaitu paranoid skizofrenia yang seringkali mengalami halusinasi ataupun bayangan imajinasi. Penyakit ini juga menyebabkan individu tersebut tidak dapat membezakan perkara yang betul dan yang salah sehingga menyebabkan susah untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Tahukah anda, penyakit skizofrenia ini merupakan penyakit mental yang serius dan dapat memberi kesan dari segi pemikiran dan perbuatan individu tersebut. Individu yang menghadapi skizofrenia ini akan berasa hidupnya seperti bukan dalam realiti dan kebiasaannya penyakit ini akan berlaku dalam lingkungan umur 14 hingga 19 tahun dan jarang berlaku ketika individu itu sudah berumur lewat 20-an. Terdapat beberapa simptom bagi penyakit skizofrenia ini, antaranya simptom psikotik, simptom negatif dan simptom kognitif. Bagi simptom psikotik, individu akan berubah dari segi penglihatan, pendengaran dan pemikiran. Secara spesifiknya, individu ini akan mengalami halusinasi, iaitu mendengar suara atau melihat sesuatu yang tidak wujud. Dan juga delusi, bermaksud individu tersebut tidak dapat membezakan antara perkara realiti dengan imajinasi. Untuk lebih memahami apa itu maksud delusi, saya sertakan sedikit contoh komik di sini. Dalam komik tersebut, lelaki yang berotot itu berimajinasi dia yang paling kuat kerana dia mempunyai badan yang sado. Lalu dia mencabar seorang lelaki yang kurus keding untuk berlawan dengannya. Namun pada realitinya, dia dikalahkan dengan mudah oleh lelaki yang kurus kering itu. Itulah contoh delusi untuk pengetahuan semua. Harap semua boleh faham apa itu delusi. Seterusnya, bagi simptom negatif, seseorang itu akan menunjukkan yang dia tidak berminat atau bosan dengan aktiviti yang dilakukan dalam kehidupan sehariannya. Dia akan berasa kurang motivasi dalam hidupnya, kurang bercakap dan sering menunjukkan memek muka yang tidak ceria. Kesannya, mereka susah atau tidak dapat untuk mencari sesuatu yang dapat menggembirakan dan memuaskan hati mereka. Yang terakhir, iaitu simptom kognitif. Itu berkaitan tentang masalah untuk menyukukan perhatian, konsentrasi dan memori mereka. Bagi sesetengah pesakit, mereka tidak menunjukkan simptom ini dengan ketara. Namun, ada juga sebahagian yang ketara sehingga memberi kesan dalam aktiviti harian mereka seperti percakapan, pembelajaran dan daya ingatan mereka. Kebiasaannya, orang yang mengalami skizofrenia ini mempunyai anosognosia. Apa itu anosognosia? Anosognosia adalah satu keadaan di mana seseorang itu tidak menyedari yang dia menghadapi penyakit tersebut dan ini akan menyebabkan proses untuk merawat pesakit menjadi lebih mencabar. Bagaimanakah skizofrenia ini boleh berlaku? Pertama sekali melalui faktor genetik. Kadang-kadang skizofrenia ini berkait rapat dengan ahli keluarga kita. Individu yang mempunyai ahli keluarga terdekat yang menghadapi skizofrenia ini mempunyai risiko lebih kurang 6 kali ganda lebih tinggi untuk menghadapinya berbanding orang yang tidak mempunyai sejarah keluarga dalam penyakit ini. Kajian berkenaan genetik menyatakan skizofrenia ini berlaku bukan disebabkan oleh satu gen sahaja, tetapi melibatkan banyak gen yang berbeza sekaligus dapat meningkatkan risiko penyakit ini. Seterusnya, faktor persekitaran juga memainkan peranan dalam berlakunya penyakit skizofrenia ini. Antaranya, individu tersebut hidup dalam keadaan stres dengan keadaan di sekelilingnya yang disebabkan oleh masalah keluarga, pasangan dan kawan-kawan. Malnutrisi yang berlaku kepada bayi yang belum lahir juga adalah salah satu penyebab pada berlakunya skizofrenia ini. Jadi, para ibu yang sedang mengandung di luar sana perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat dan mengambil cukup nutrisi untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Akhir sekali, pengambilan bahan terlarang pada usia yang muda seperti kokain dan ganja juga meningkatkan risiko penyakit ini. Bahan terlarang ini akan memberikan kesan kepada struktur otak kita sehingga menyebabkan penyakit ini berlaku. Setakat ini, masih tiada lagi penawar yang khusus untuk skizofrenia ini.
Namun, penyakit ini boleh dikurangkan dengan mengambil ubat antipsikotik. Ubat ini boleh diambil dalam bentuk pil atau cecair. Ada juga ubat antipsikotik ini diambil melalui suntikan, iaitu sebanyak 1 hingga 2 kali sebulan kerana mereka lebih selesa dengan cara ini berbanding dengan makan ubat setiap hari. Sebelum mengambil ubat-ubatan ini, pesakit perlu mendapat nasihat doktor terlebih dahulu kerana setengah ubat seperti clozapine mempunyai kesan sampingan yang berbahaya. Selain itu, rawatan dari segi psikologi juga dapat membantu mengurangkan kesan penyakit ini. Rawatan ini akan membantu pesakit untuk bergaul dengan orang ramai, percakapan dan cara berfikir supaya pesakit dapat menjalankan kehidupannya kembali seperti biasa. Selalunya pesakit yang mengambil ubatan dan melakukan terapi psikologi ini kurang untuk dimasukkan ke hospital atas faktor penyakit tersebut. Akhir sekali, sokongan keluarga, rakan-rakan dan orang sekeliling juga sangat penting untuk membantu pesakit skizofrenia ini. Sebenarnya, ahli keluarga dan rakan-rakan juga perlu menyertai program terapi tentang bagaimana untuk menjaga pesakit tersebut. Melalui program terapi tersebut, mereka boleh mengetahui apa itu simptom-simptom psikotik, rawatan-rawatan yang wujud kerana perkara ini akan membantu mereka untuk menjaga pesakit skizofrenia ini dengan lebih efektif. Jangan lupa untuk like dan follow Instagram Lutfifik365 yang saya akan sertakan di sini. Sekian, terima kasih.